Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita di surah Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17, bab yang ke-16. Masih lagi membincangkan pada babu ma jaa fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada siri kuliah yang lalu, last kita baca pada 18 bulan 3. 18 bulan 3 kita baca tajuk ini. Kita membincangkan apa yang dimaksudkan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan selawat di sini adalah kita mendoakan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut mana selawat dari segi lughatan, dari segi bahasanya, dan juga kita telah membincangkan sedikit berkaitan dengan fadailus salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat ataupun faedah, apa yang kita dapat bila kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang yang kita telah baca ini, Nabi sebut adanya kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedahnya itu banyak. Kita telah bincang Allahumma shalli ala Muhammad sampai kepada faedah yang ke-9. Malam ni kita sambung pada faedah yang ke-10, muka surat 130. Muka surat 130. Faedah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 kata tuan kitab kita, qala muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Orang yang selawat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dia bercakap dengan diri Nabi. Ini maqam tinggi lah. Maqam tinggi. Ada kelebihan, keistimewaan orang yang berselawat ke atas Nabi SAW, dan ditinggalkan dia dengan berkata-kata sama hadrat Nabi yang pilihan, dan diizinkan Allah bagi kekasihnya alaihi salatu wassalam menjawab salamnya dengan sendiri. Maksudnya kita beri salam, Nabi menjawab salam kita.
dan diberikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan kudrat bercakap sebagaimana ia pada masa hidupnya. Seolah-olah dia boleh bercakap waktu zaman Nabi hidup tu. Macam cakap waktu dengan Nabi SAW, zaman Nabi tu, waktu Nabi masih hidup. Dan diberi akan dia boleh bersemulut dan disukakan dia boleh membalas dan menjawab atas hati-hati seorang daripada umatnya. Maknanya bila kita bercakap, kita berselawat ke atas Nabi SAW, kita beri salam, Nabi menjawab, Nabi menjawab salam kita. Dan dipindahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berhabis pada memuji dan memandang zat yang tinggi sampai menjawab salam atas orang yang memberi salam. Jadi orang yang beri salam ke atas Nabi, Nabi akan menjawab salam kita. Dia boleh bercakap dengan Nabi SAW. Ini makam yang kita sebut makam yang tinggilah, makam yang tinggi. Itu antara kelebihan dia. Yang ke-11, selawat atas Rasulullah SAW itu melepaskan bala dan menghilangkan duka cita dan menjauhkan susah hati dan meluaskan rezeki dan menghapuskan kesalahan. Ini kita banyak je kita selawat ke atas Nabi SAW. Saya ingat guru saya Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Zainul Asri, tuan kalau tengok dia punya kuliah, selawat ni tak pernah lekang di mulut. Setiap ucapan kuliah dia selang berapa minit selawat. Dah biasakan diri dengan selawat. Benda ni bila dah biasa, dia akan menjadi rutin. Bukan setakat dalam kuliah ceramahnya, sama-sama sembang saya saja dengan kawan-kawan sambil-sambil tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tuan-tuan? Kan kita tak sebut hak selawat tu, kita duk fikir macam-macam, kadang duk cari idea, duk fikir benda tak mai, lupa selawat lah. Tak ingat lah benda apa, selawat Allahumma salli ala Muhammad, selawat 3 kali, selawat 10 kali, tak ingat selawat. Kan selawat banyak-banyak. Jadi bila kita banyak selawat ni, dia akan melepaskan bala dan menghilangkan duka cita. Kita duk selawat apa, tafrijiyah tu, salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhil karim. Itu selawat tu kita duk selawat tu maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Kita jadikan Nabi SAW, kita bertawassul dengan Nabi SAW dengan selawat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan duka cita kita, menjauhkan susah hati kita, luaskan rezeki kita, menghapuskan kesalahan kita dan melepaskan bala. Itu antara kelebihan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Yang ke-12, antara faedah kita berselawat ke atas Nabi SAW, dia kata selawatkan Nabi SAW 1000 kali itu menerangkan hati dengan iman. Setiap kali kita selawat kan, sehari berapa banyak kita selawat. Kalau boleh mampu buat 1000 kali sehari selawat. Tasbih duk ada macam-macam jenis tapi tak selawat-selawat lagi. Tasbih hak biasa punya, hak digital pun ada hari ni pun tak selawat-selawat lagi. Kan kalau boleh bubuh 5 jari ni, dia nak bubuh 5 jari tu tapi nak tekan mana satu tak tahu. Kan. Jadi nak ceritanya lagi banyak kita selawat ke atas Nabi SAW, lagi banyak kelebihan dan fadilan. 1000 kali sah kan. Sambil kita duk tambah ada hak digital. Kalau yang minor tu mungkin terlupa. Kita pun lupa dah. Sambil duk selawat menghimpun pula. Lupa. Allah berapa dah selawat ni. Guna hak digital ni. Tekan lah selawat. Maksud tekan tu selawat lah. Bukan tekan tu tak selawat. Sambil duk tekan tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Dia paling ringkas lah. Kita selawat tengok. Oh hari dah 100. Tambah lagi. Tengok. Sambil je. 500 dah. Boleh 1000 selawat. Banyakkan selawat. Jadi siapa yang selawat
1000 kali itu menerangkan hati dengan iman dan melapangkan dada dan membawa kepada membanyakkan taat akan Allah Subhanahu wa taala dan membanyakkan daripada amal yang soleh yang melihat ia akan tempat duduknya di syurga. Maknanya dengan selawat tadi Allah SWT menjadikan kita ni, hati kita ni lapang, jadi tenang dan membawa kita untuk memperbanyakkan melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan amal soleh sehingga kita akan melihat tempat duduk kita di syurga. Tuan-tuan, nak tahu macam mana kehidupan kita di akhirat? Ahli syurga kah ataupun sebaliknya? Tengok kehidupan kita atas dunia hari ni. Macam mana perjalanan hidup kita esok di akhirat ni akan menentukan susah, senang, bahagia ataupun tidak. Lihatlah pada kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau di atas dunia pun jarang-jarang sekali kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia kita jarang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan kita di akhirat? Sedangkan syafaat Nabi ini semua akan mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sebut dulu Nabi memiliki syafaat yang paling besar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kita baca hadis cerita tentang syafaat. Bila manusia pergi jumpa Nabi Adam, pergi jumpa setiap nabi ni, semua nabi tak boleh tolong, tak boleh memberi syafaat. Suruh pergi jumpa nabi lain, pergi jumpa nabi ni, sehinggalah akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada manusia yang bila ditimbangkan amalan dia, dosa dengan pahala, baik dengan buruk tu sama berat. Macam mana nak selesai masalah ni? Pahala dengan dosa sama berat, timbang-timbang sama. Oi, kacau ni. Nak buat apa lagi? Tak tahu sekalian. Di akhirat tidak ada peluang untuk kita melakukan lagi amal soleh. Kita nak sembahyang, tak ada. Sembahyang atas dunia ada. Dunia tempat untuk kita beramal. Kita nak sedekah, nak baca Quran, semuanya cerita atas dunia. Bila timbang-timbang, pahala dengan dosa sama berat. Maka waktu inilah kita akan mengharapkan syafaat. Syafaat maknanya pertolongan. Pertolongan daripada Nabi SAW. Nabi beri syafaat, memberatkan amalan pahala kita, selamatlah. Itu maknanya semua manusia akan mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Sehingga bila bangun daripada kubur, tuan-tuan, menuju ke mahsyar, dalam keadaan manusia dah lama ni, cerita duduk di alam kubur, alam barzakh ni lebih lama, tuan-tuan. Kalau yang dah mati zaman Nabi Adam dulu, tuan-tuan boleh kira lah lama mana dia hidup dalam alam barzakh. Kalau yang hidup atas dunia mungkin usia umur dia 50 tahun, 60 tahun. Tapi mungkin hari ni dah ratusan tahun dah ada dalam kubur ni. Lama dah. Maknanya usia umur dia di alam kubur lebih lama dan panjang. Bangun daripada kubur dalam keadaan kehausan. Tempat yang akan manusia pergi cari yang pertama sekali adalah telaga Nabi. Tu yang nak pergi minum daripada telaga Nabi tu semua dalam kehausan. Pergi menuju ke telaga Nabi SAW. Tapi kalau atas dunia, kita pun jarang selawat, jarang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Macam mana nak dapat syafaat? Dan bolehkah kita layakkah kita untuk pergi minum di telaga Nabi SAW? Dan Nabi kenal umat-umat dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-13 antara faedah selawat ke atas Nabi SAW, wirid daripada selawatkan Nabi SAW itu membasuh
dosa dan menghapuskannya, yakni menghapuskan dosa. Dengan kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menghapuskan, membasuh dosa dan menghapuskan dosa kita. Yang ke-14, selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan tidak berhajat kepada sedekah dan berdiri pada tempat ihsan dan berbuat baik. Menjadikan kita ni satu orang yang bukan jenis meminta-minta. Tak suka meminta-minta, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan berdiri pada tempat ihsan, dan kita ni jadi satu orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala disuka kepada orang yang berbuat baik. Kebaikan yang kita buat, Allahumma shalli ala Muhammad, apa sahaja yang disebut dikira sebagai hasanah. Hasanah ni makna kebaikan. Kebaikan. Daripada sekecil-kecil hasanah sehinggalah sebesar-besar hasanah kebaikan, dipandang dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita rasa susah, kita rasa penat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi oleh kerana kita tahu bahawa di sana adanya balasan dan ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat pada perintah ini, kita pun buat dengan rela hati, dengan reda, mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi syurga. Buat baik dapat pahala, balasannya syurga. Baik. Dan kemudian yang ke-15, selawatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat itu berganda-ganda pahala. Ini cerita selawat pada hari Jumaat pula. Pada hari Jumaat kita selawat, pahalanya dilipat kali gandakan. Dikata diganda-gandakan, berganda-ganda pahalanya, dan hadir akan dia oleh malaikat rahmat. Itu kelebihan selawat pada hari Jumaat. Sebab tu orang kata selawat hari Jumaat, selawat banyak-banyak. Itu ada kelebihan dia tu. Berganda-ganda pahala. Yang ke-16, selawat atas Nabi SAW itu menghampirkan diri berhampiran dengan Rasulullah SAW, dan menjadi akan tempat tinggal di dalam syurga itu berhampiran dengan dia, dan dikelubungi akan orang yang selawat itu oleh Allah dengan rahmatnya, dan ditambahkannya daripada segala nikmatnya. Ini lagi hebatlah. Orang yang banyak selawat ke atas Nabi, diri dia akan dihampirkan dengan baginda Rasulullah SAW, menjadikan dia esok dalam syurga ni, ada tempat dalam syurga itu dia boleh menghampiri Nabi SAW. Dan kemudian antara kelebihannya lagi, orang yang selawat itu dia akan dikelilingi, dikelubungi oleh orang yang selawat itu oleh Allah dengan rahmatnya. Allah Ta'ala beri rahmatnya kepada dia, orang yang selawat tadi, rahmat, dan ditambahkan pula ke atasnya dengan segala nikmat. Tuan-tuan duduk dalam syurga ni tak boring, tak cemuh macam duduk atas dunia ni. Tuan jangan duduk kira, duduk ingat atas dunia ni makan makanan paling sedap yang kita suka tu, setiap hari makan cemuh, jadi tak sedap. Walaupun itu yang kita suka, tapi kalau setiap hari bini kita duk kerja masak tu, kita pun naik cemuh. Kita pun kata, sayang tak ada, oleh sepiling kau nak masak, abang dah cemuh dah, kan? Sebab apa? Walaupun hak tu yang kita suka, bini kita pun bagus, dia pun tahu makanan tu yang kita suka, setiap hari masak yang tu lah, tak ada menu lain lah, kita pun naik cemuh dah. Walaupun yang tu yang kita suka, itu atas dunia. Walaupun makanan tu sedap, tapi kalau dah selalu, dia jadi tak sedap, kita jadi cemuh, kan? Hilang selera dah, nak rasa yang lain pula, nak rasa Burger King pula, dia macam-macam, nak macam-macam kita nak makan. Itu selera atas dunia, berubah-ubah. Tapi dalam syurga ni setiap hari bertambah nikmat, makin sedap, makin seronok. Itulah syurga. Kalau makan hari ni tak sedap nak cari yang lain pula. Walaupun ada makanan yang lain, tapi setiap hari ni bertambah nikmat, makin sedap, makin seronok. Itulah syurga. Itulah syurga. Kalau tak seronok ni bukan nama dia syurga lah. Syurga ni semua apa yang kita nak ada,
setiap hari seronok bertambah-tambah nikmat setiap hari. Itu yang kata syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-17. Telah memberi tunjuk akan dikau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lafaz boleh dihafaz atasnya jadi wirid pagi dan petang supaya jadi menurut kehendakmu satu jumlah daripada malaikat yang jadi tukang pendaftar Allah, ditulis mereka itu, yakni malaikat, akan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam daftarnya. Ditulis kebaikan. Jadikan selawat ni seperti wirid harian kita. Setiap pagi, petang, setiap kali lepas sembahyang kita pun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, ditunjuk akan dikau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa taulanmu, bila kita jumpa kawan kita, mahulah memuji kedua-duamu akan Allah dan selawat kedua kamu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi demikian itu sebab bagi ampun dosa kedua-dua kamu. Hebat, banyak ni fadilat hak kita duk sebut, yang Tuan Guru kita senaraikan dalam kitab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 22. Semua ada 22 kelebihan faedah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seterusnya yang ke-19. Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak tangga doa yang boleh naik dengan dia kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala supaya diperkenankannya. Selawat tadi dia akan jadi anak tangga doa yang kita doa tadi boleh naik doa tadi sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa dan permintaan kita. Yang ke-20, selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terdahulu dengan dia oleh doa yang mustajab bagi orang yang selawat itu, bahawa diampunkan Allah Ta'ala akan dosanya. Selawat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan siapa yang tidak selawatkan dia, nescaya tidak diampunkan baginya. Kalau kita tak selawat ke atas Nabi, tidak diampunkan baginya. Maka ini perjanjian Allah yang tiada disalahinya, telah datang dengan dia oleh Jibril alaihi salam. Yang ke-21, orang yang meninggalkan selawat. Ini orang tak selawat pula. Orang yang meninggalkan selawat atas Nabi SAW itu cengang bengang, tak tahu nak buat apa-apa. Jadi tak tahu nak buat apa esok pada hari kiamat. Orang lain semua dapat kelebihan, adanya ganjaran, dapat syafaat daripada Nabi SAW. Dia ni sebab dia tak selawat, tak tahu nak buat apa. Jadi cengang bengang, tak tahu nak buat apa esok di akhirat. Dan yang terakhir, yang ke-22, orang yang tidak selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang yang sebenar-benar lokek, tak mahu dapat untung beberapa banyak kebajikannya. Dia tahu bahawa kelebihan dan fadilat tadi banyak, tapi dia tak mahu ambil untung dengan berselawat tadi, dapat untung, keuntungan tadi, dapat pahala ni, kelebihan ni kita sebutkan tadi sampai ada berapa 22 tadi. Allah Ta'ala ampun dosa kita, apa semua ni, banyak kelebihan. Lagi orang yang taksir, orang yang taksir pada menuntut kepunyaan Nabi SAW. Taksirnya banyak kekurangan lah, kita sebut banyak ketaksiran. Tu ambil daripada bahasa Arab lah tu, daripada ketaksiran, banyak kekurangan, banyak kekurangan pada menuntut kepunyaan Nabi SAW. Maka pendeknya, sayugialah orang-orang Islam itu banyak selawat atas Nabi SAW, kerana harapkan kiranya dikurnia Tuhan akan keridhaannya. Dengan kita selawat ke atas Nabi SAW, kita mengharapkan
rahmat dan redha daripada Allah Ta'ala, dan menjadi semerbak bau dengan bau harum Nabi yang pilihan, maka iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memilih akan dia, yang melapangkan dadanya sallallahu alaihi wasallam. Ini 22 semua fadilat ataupun faedah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Kita nak tengok masalah yang berikutnya. Masalah dia kita selawat Nabi itu apa hukumnya? Apa hukum kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok pandangan-pandangan, pendapat-pendapat disebut oleh para ulama. Kata tuan kitab kita, sesungguhnya hukum selawatkan Nabi itu telah ada dikumpul oleh ulama. Ulama kita dah bincang, dah buat hukum dah kaitan dengan hukum selawat ke atas Nabi SAW. Hasilnya telah terhenti atas 10 mazhab. 10 mazhab. Pendapat-pendapat yang dikumpulkan tadi berkaitan dengan hukum berselawat ke atas Nabi SAW. Yang pertama, qaul pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, bahwasanya selawatkan Nabi itu setengah daripada segala yang sunat-sunat, dan telah dikatakannya ijma' ulama atas demikian itu. Ini pendapat utama. Pendapat pertama yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, dinakalkan oleh Ibnu Al-Qashshar dan lainnya akan ijma' atas bahawasanya wajib ia pada jumlah dengan tiada bilangan tertentu. Pendapat kedua, hukumnya wajib, tapi dia tak had bilangan yang tertentu. Wajib tu berapa? 1000 kah? 500 kah? Tak ada bilangan tertentu. Tetapi yang sehabis-habis kurang, hasil memadai dengan dia iaitu 1 kali. Paling kurang pun sekali. Yang kedua ni pendapat mengatakan hukumnya wajib. Tapi dengan Allah SWT, wajib tadi tiada bilangan tertentu. Pendapat kedua. Yang ketiga, wajib ia di dalam seumur hidup, sama ada ia di dalam sembahyang ataupun dalam lainnya, iaitu seumpama kalimah tauhid. Telah mengatakan akan dia oleh Abu Bakar Ar-Razi daripada ulama mazhab Hanafi dan Ibn Hazm dan lainnya. Pendapat hak ketiga ni, dia kata wajib semua hidup sekali lah, paling kurang dalam sembahyang ataupun luar daripada sembahyang. Dalam sembahyang kita selawat ke atas Nabi SAW. Dalam tasyahud kita kan, kita duk selawat paling kurang seumur hidup sekali. Seumpama kita ucapkan kalimah tauhid, kita sebut la ilaha illallah. Dan pendapat ini disebut oleh Abu Bakar Ar-Razi di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Ibn Hazm. Baik. Yang keempat, wajib ia di dalam duduk yang akhir bagi sembahyang di antara tasyahud dan salam. Telah mengatakan oleh Imam Syafi'i dan orang yang menurut akan dia. Baik. Yang keempat, hukum selawat ke atas Nabi SAW ni, dia jadi wajib pada mana? Duduk pada tasyahud, duduk akhir bagi sembahyang. Di antara tasyahud dan salam. Telah mengatakan dia, ini pendapat yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kita selawat dalam tasyahud tu wajib. Yang kelima, wajib ia di dalam tasyahud, maka ialah perkataan Asy-Sya'bi dan Ishaq bin Rahawayh. Yang keenam, wajib selawat itu di dalam sembahyang dengan ketiadaan tentu tempatnya, maka iaitu daripada Abi Ja'far Al-Baqir. Yang ketujuh, wajib, ni semua dia main wajib belakang ni. Wajib pada bila? Waktu mana? Dia disebut
wajib membanyakkan selawat. Yang ketujuh, wajib membanyakkan selawat ia dengan ketiadaan qaid bilangan. Tidak ada bilangan tertentu. Banyak mana? Kita wajib tadi berapa? 100 ke 500 ke sebut. Tak ada kait dengan bilangan. Tidak ada kait dengan bilangan. Telah mengatakan dia oleh Abu Bakar Al-Bukhair daripada Al-Malikiyah. Yang ke-8, wajib selawat akan Nabi tiap-tiap kali ingat. Setiap kali kita ingat kat Nabi, selawat wajib. Jadi wajib setiap kali ingat selawat. Ini juga telah mengatakan dia oleh At-Tahawi dalam satu jamaah daripada Al-Hanafiyah, dan Al-Hulaimi dalam satu jamaah daripada Asy-Syafi'iyah, dan kata Ibnu Al-Arabi daripada Al-Malikiyah, sesungguhnya ialah yang lebih ihtiyatnya, lebih hati-hati, jaga-jaga jalan yang kita nak ambil langkah yang baik, hati-hati. Dan begitu juga yang mengatakan dia oleh Az-Zamakhsyari, mana wajib waktu mana? Setiap kali bila kita ingat sahaja Nabi SAW, maka kita pun selawat. Kita selawat ke atas Nabi SAW. Yang ke-9, hukum yang ke-9, dia kata lazim selawat itu setiap tiap-tiap majlis sekali. Dan jikalau berulang-ulang ingatnya beberapa kali sekalipun, telah menghikayatkan dia oleh Az-Zamakhsyari. Hak ni kita duduk dalam majlis ilmu sekalipun, kita sebut membadai dengan sekali saja kita selawat ke atas Nabi SAW. Jikalau berulang-ulang ingat je beberapa kali pun, telah dihikayatkannya oleh Az-Zamakhsyari. Yang ke-10, pada tiap-tiap kali berdoa. Pada tiap-tiap kali berdoa, ini juga telah menghikayatkan dia oleh Az-Zamakhsyari juga. Setiap kali kita doa, pada setiap kali doa, kita pun sebut dan selawat ke atas Nabi SAW. Dan kita pun mula doa kita dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kan kita mula dengan selawat ke atas Nabi SAW. Baik, seterusnya, masalah berikutnya, selawat Allah dan malaikatnya atas Nabi, apa maknanya? Tadi kita solat Jumaat, bila khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, apa maksud tu? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ni dia nak bincang apa maksud Allah Ta'ala dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi itu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Bermula makna selawat Allah atas Nabi-Nya itu, yakni pujinya atas di sisi malaikatnya. Itu tanda tu garis. Situ maksud